Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pembubaran perkaunan untuk perkongsian, dan hari ini cikgu akan terangkan bagaimana nak buat penyelesaian soalan nombor 5 muka surat 62. Jadi pelajar-pelajar cikgu bersedialah di muka surat 62. Okey, ini dia soalan dia. Okey, apa-apa kita perlu baca soalan terlebih dahulu, dan pelajar perlu ingat kalau pembubaran 3 akaun kita perlu sediakan, iaitu akaun realisasi, akaun modal perkongsi dan juga akaun bank. Okey, dan langkah-langkah dia ialah yang pertama kita kena tutup semua akaun-akaun aset. Yang kedua kita kena bayar segala liability. Yang ketiga, kita buat pembayaran kepada perkongsi ataupun perkongsi membuat pembayaran kepada perkongsian. Dan akhir sekali, kita kena tutup syarikat kita di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Maka terbubarlah perniagaan perkongsian kita. Okey, seterusnya pelajar juga kena ingat kita perlu membaca soalan terlebih dahulu. Okey. Baik, jadi cikgu baca soalan. Eva dan Hazel adalah perkongsi-perkongsi dalam satu perkongsian. Mereka membahagikan untung dan rugi mengikut nisbah modal tetap pada mereka membahagikan untung dan rugi mengikut nisbah modal tetap. Tu dia. Modal tetap mereka ialah RM20,000 dan RM10,000. Dan di situ cikgu ada letak 2 nisbah 1. Itu adalah nisbah yang perlu kita guna pakai. Dan pada 31 Oktober 2005, mereka bersetuju membubarkan perkongsian. Penyata kedudukan kewangan pada tarikh pembubaran adalah seperti yang berikut. Kali ini dia beri penyata kedudukan kewangan pula, di mana kita lihat ada senarai aset dan juga senarai equity pemilik. Okey, jadi langkah pertama kita kena tutup semua akaun-akaun aset kecuali bank. Ingat bank kita tak boleh tutup lagi kerana kita perlukan bank untuk membuat penerimaan dan pembayaran. Okey, jadi bila kita nak tutupkan akaun aset, kita kena debitkan akaun realisasi dan kreditkan akaun aset masing-masing. Tapi tak perlulah kita buka akaun aset kita hanya tunjukkan akaun realisasi. Jadi kita kena debitkan akaun realisasi. Yang pertama, alatan pejabat. Yang kedua, lengkapan. Yang ketiga, akaun belum terima. Dan keempat, inventory. Okey, selesai langkah pertama. Bank, ingat jangan masuk pula. Kerana bank kita perlu hantar ke akaun bank, iaitu baki BB RM2,330. Okey, so ni apa? Kita masukkan yang kita terima hasil daripada realisasi. Inventory dijual dengan harga 9208. Okey, jadi butik ialah bank dalam kurungan inventory. Yang kedua apa lagi kita terima? Akaun belum terima, iaitu butik dia bank dalam kurungan akaun belum terima, di mana jumlah dia kita dah tolak. Akaun belum terima kita ialah 7760. Tolak hutang lapuk 300 dan tolak diskaun diberi 260. Okey, jadi pelarasan ni perlulah kita tulis di akaun realisasi. Okey, so ni apa lagi yang kita terima? Alatan pejabat 16,200 telah diambil alih oleh Eva. Jadi kita tulis modal Eva dalam kurungan alatan pejabat. So-nya lengkapan diambil alih oleh Hazel. Jadi kita tulis modal Hazel dalam kurungan lengkapan. Yang diambil oleh Eva tadi, alatan pejabat dengan akaun belum bayar. Akaun belum bayar kita tak boleh rekod dalam akaun realisasi kerana dia adalah liability.
Liability kita kena rekodkan dalam akaun modal Eva nanti. Ya. Okey, apa lagi? Ya, belanja realisasi. Masukkan di sebelah debit akaun realisasi, butir dia bank dalam kurungan belanja realisasi. Soalnya ada satu lagi yang kita belum bayar. Ya, jadi butirnya bank dalam kurungan kadar bayaran. Okey, apa lagi yang perlu kita buat? Kita dah masukkan semua. Kemudian kita dapati, ya, kita lihat, kita buat pengimbangan, ya, akaun realisasi dan kita dapati, ya, di sebelah debit melebihi di sebelah kredit. Jadi, kita tahu rugi realisasi berlaku. Okey, 45,360, ya, kita tolakkan, ya, yang kita jual inventory tadi. Kemudian akaun belum terima yang kita terima, kemudian kita terima daripada modal Eva dan juga modal Hazel. Ya, dari pengiraan cikgu kita akan dapat RM2,950 rugi realisasi. Jumlah ini perlu kita kalikan dengan nisbah 2:1. Jadi Eva 2/3 dan Hazel 1/3. Okey, dah selesai. Kita dah dapat jumlah rugi realisasi. Dan kemudian yang kedua, kita perlu sediakan akaun modal dan juga akaun bank. Okey, sekarang kita nak sediakan akaun modal, ya. Okey, akaun modal. Apa perlu yang kita masukkan? Ialah yang pertama, kita masukkan baki di sebelah kredit. Jadi baki BB, Eva RM20,000 dan Hazel RM10,000. Dan kita masukkan baki akaun semasa Eva RM8,000 di sebelah kredit. Nampak sebab dia positif. Kemudian akaun semasa Hazel dalam kurungan RM860, bermakna dia adalah negatif. Dia adalah bila negatif dia di sebelah debit. Jadi masukkan di sebelah debit baki BB Hazel RM860. Okey, apa lagi perlu kita masukkan? Ya, alatan pejabat tadi yang diambil alih oleh Eva. Ya, jadi tulis realisasi Eva RM16,200 dan satu lagi lengkapan yang diambil oleh Hazel RM9,800. Okey, soalnya rugi realisasi yang kita telah kalikan dengan modal Eva dan juga modal Hazel tadi. Ya, jumlah tu kita masukkan dan butir dia rugi realisasi. Okey, apa lagi? Satu lagi yang kita belum rekodkan iaitu akaun belum bayar yang diambil alih oleh Eva tadi, ya, yang bernilai RM9,320. Okey, butir dia ialah akaun belum bayar dan masukkan di lajur Eva sebab Eva yang ambil alih. Okey, sekarang kita lihat, ya, antara dua ini, ya, kita dah masukkan semua. Kita nak lihat sama ada perkongsi bayar kepada perkongsian ataupun perkongsian yang bayar kepada perkongsi. Kita lihat satu per satu. Kalau kita lihat sekarang, ya, untuk Eva dahulu. Bila kita lihat Eva ni di sebelah kredit dia melebihi di sebelah debit. Ya, kita lihat bila kita kira Eva ni di sebelah kredit dia 37,390. Kita tolak, ya, dengan realisasi, ya, Eva tadi RM16,200 yang diambil alih alatan pejabat. Kemudian rugi dia, pelajar kira rugi dia tolak, dia masih lagi ada lebihan. Jadi perkongsian perlu bayar kepada Eva yang lebihan tu. Okey, sekarang ni kita nampak, ya, ada dua situasi. Kemudian bila kita kira Hazel pula, kita dapati di sebelah debit dia melebihi di sebelah kredit. Kita kira debit dia 11,643.
Ya, sedangkan di sebelah kredit dia hanya 10,000 sahaja. Ya, dia ada 11,643 di sebelah debit, di sebelah kredit dia 10,000 dan kita buat pengimbangan, kita tolak. Ya, kita tolak jadi bermakna ya Hazel pula kena bayar kepada perkongsian. Hazel pula yang berhutang kepada perkongsian dan dia perlu bayar kepada perkongsian. Okey. Baik. Bila kita nak buat akaun bank, okey. Jadi, akaun bank kita kreditkan ya di sebelah kredit belanja realisasi yang kita bayar 880 dan satu lagi kadar bayaran yang kita bayar 280 dan yang kita terima daripada ya inventory yang kita jual 9,208 dan satu lagi yang kita terima daripada akaun belum terima. Dan bila kita buat pengimbangan akaun modal perkongsi tadi, pihak bank perlu bayar kepada Hazel. Jadi kena tulis modal Hazel, berapa yang kita kena bayar. Dan kemudian kita terima pula daripada modal, kita kena bayar kepada modal Eva. Modal Eva dan kemudian modal Hazel pula kena bayar kepada perkongsian. Jadi bila kita dah masukkan semua, kita buat pengiraan di sebelah debit 20,383, di sebelah kredit pun akan dapat 20,383. Itulah indahnya ya perakaunan. Kita letak sana, kita letak sini ya. Bila kita letak tu adalah catatan yang betul ya dan kita dapati akaun bank tu akan seimbang. Itu yang cikgu suka ni, realisasi ni. Bila kita buat kita tengok akaun bank tu akan sama di kiri dan kanan dia, maka kita tutuplah akaun bank, maka bubarlah perkongsian. Jadi pelajar boleh rujuk juga jawapan yang telah cikgu bekalkan. Ya, selamat mencuba.